Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik daripada Allah, kita dapat teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in ini, yang mana kita sampai pada babun nikah, pada fasal tentang wali-wali. Maka pada akhir fasal tu dibincangkanlah berkaitan dengan hamba. Walaupun masalah hamba ini tidak berlaku pada zaman sekarang kerana ketiadaan hamba secara umumnya, tetapi para ulama dia menulis hukum tersebut kerana banyak sebab. Pertamanya, kebarangkalian ada hamba itu boleh berlaku bila mana ada disyariatkan balik ataupun berlaku balik jihad fisabilillah. Maka hukum itu tetap akan valid lah, sekurang-kurangnya dah ada ditulis oleh para ulama. Dan antara yang keduanya lagi, apa yang terkandung dalam masalah hamba ni, al-ima' wal-abid ni, ialah dari segi tatbik hukum dan juga pengeluaran hukum berdasarkan kaedah-kaedah. Jadi kadang itu orang yang mengaji fiqh, walaupun belajar benda yang tak melibatkan diri dia, bahkan tak berlaku pun, tapi di situlah terletaknya kefahaman dan melatih malakah fiqhiyah, kemampuan seseorang mengeluarkan hukum, mengistimbatkan hukum kepada masalah-masalah. Nampak? Jadi sebab kita baca kitab ni terpaksa kita lalu. Nampak tak? Cuma kayak bab kufu ni mungkin banyak orang kata, ni banyak orang tanya lah. Bab masalah kufu tak kufu ni. Nak habis dah ni. Bab ni akan masuk pada masalah kafaah. Okey. Kita berhenti pada muka surat 70 perenggan ketiga. Walahu tazwijuha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, walahu tazwijuha bi raqiqin wa dani'i nasabin li'adamin nasabilaha. Ia diperbolehkan mengahwinkannya hamba perempuan dengan budak. Budak ni makna hamba lelaki, dan lelaki yang bernasab rendah. Kerana amat ni hamba perempuan, amah. Kerana amah tersebut tiada mempunyai nasab. Okay, sekarang ni kita sebut dahulu, boleh tuan dia itu paksa hamba dia untuk menikah. Walahu ijbaruha alaihi lakin la yuzawijuha li ghairi kuf'in. Boleh tuan kepada hamba paksa hamba perempuannya nikah, tapi tak boleh dia nikahkan dengan orang bukan kufu. Tak boleh dia nikahkan hamba perempuannya orang bukan kufu. Apa status, apa takrif ciri kufu nisbah bagi hamba? Yang tidak kufu dengan sebab ada aib yang menyebabkan sabit bagi khiyar. Tok laki nak nikah dengan hamba puan ni, hamba juga, tapi harganya rendah kerana ada aib. Itu tak boleh. Ataupun tok laki hamba nak nikah dengan hamba perempuan dia ni fasik,
ataupun buat kerja yang rendah kedudukan dalam masyarakat. Okey. Jadi sekarang ni dia kata walahu tazwijuha, dan bagi tuan kepada hamba perempuan boleh menikahkan hamba perempuannya tazwijuha bi raqiqin, dengan hamba juga. Hamba puang dia nikah dengan hamba. Boleh. Wadani innasabi, dan juga orang yang lelaki yang nasab rendah. Nasab keturunan dia keturunan yang bukan keturunan hebat-hebat, keturunan rendah. Tak apa, sebab apa? Sebab dia hamba nikah dengan orang lelaki tapi keturunan rendah, tak ada kaitan benda tu keturunan rendah dengan hamba. Hamba tu rendah dah. Dengan ni orang merdeka hak keturunan tak ada keturunan, jadi lebih kurang je. Sebab tu dia kata boleh wadani in nasabi li'adamin nasabi laha, kerana tidak ada nasab bagi hamba perempuan, kerana tidak diambil kira nasab bagi hamba perempuan. Hamba perempuan nak kira nasab apa? Dia tu hamba dah. Mana status tu dari segi status sosial ni paling rendah dah. Lepas tu dia nikah dengan lelaki merdeka hak nasab rendah. Oh lelaki tu merdeka nasab rendah. Hak ni puan ni rendah dah. Jadi tak ada ambil kira lah. Okey. Walil mukatabi la li sayyidin tazwiju amatihi in adina lahu sayyiduhu fihi. Budak mukatab, bukan tuannya. Bukan tuannya mukatab. Budak mukatab ni mah hamba mukatab. Bukan tuan kepada hamba mukatab tu. Berhak mengahwinkan amat hamba perempuan miliknya jika sang tuan mukatab mengizinkan pengahwinan tersebut. Okey, sekarang ni isu pula hamba mukatab pula. Okay, dalam Islam ada beberapa kategori hamba. Antaranya ialah hamba mukatab. Hamba mukatab ialah hamba yang membuat perjanjian dengan tuannya. Kalau dia dapat bayar jumlah tertentu dalam masa yang tertentu, dia dikira merdeka. Bayar tebuh diri. Mana bila dia buat perjanjian dengan tuan dia, dikira hamba mukatab. Maka hamba mukatab ni tuan dia kena lepas dia untuk kerja. Mu pergi cari aku nak 10,000 dalam masa 2 tahun. Jadi hamba dia akan kerja cari duit. Cukup 10,000 dalam masa 2 tahun dia bagi, dia merdeka. Itu panggil hamba mukatab. Jadi hamba mukatab ni dia taraf dia lain sikit dengan hamba hak betul. Al-qin, hamba hak betul-betul ni. Hamba mukatab ni dia boleh milik tapi milik tak penuh lah. Sebab itu dia boleh cari duit. Duit tu dia boleh simpan dan bayar. Dan dia boleh milik ni. Contoh ni dia milik hamba boleh. Sebab itu dia kata walil mukatabi, bagi hamba mukatab, la li sayyidihi, tidak bagi tuan kepada hamba mukatab. Tuan kepada hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba lagi. Tuan dia tu. Okay, sekarang ni siapa? Hamba mukatab ni dia beli hamba contohnya. Dia beli hamba ni tujuan nak jual ke ikut dia lah. Dia beli hamba, nak pegang hamba ni, sekarang ni hamba ni nak nikah ni. Adakah dia sendiri jadi wali atau tuang dia? Tu isu dia. Dia kata walil mukatabi, bagi hamba mukatab itu, la li sayyidihi, bukan kepada tuannya, tazwiju amatihi, menikahkan hambanya. Hamba bagi mukatab tak dia. In adina lahu sayyiduhu fihi, jika memberi izin, lahu ailil mukatabi sayyidul mukatab fihi fi tazwij. Kalau tuang dia izin, jadi yang menjadi wali ialah hamba mukatab. Tapi hamba mukatab nak nikahkan hamba yang dia milik, dia kena minta izin tuang dia. Tuang dia hak dia buat perjanjian itulah. Jadi tuang dia hanya ada kuasa untuk memberi izin. Tapi yang menikah itu, yang menjadi wali nikah ialah hamba mukatab tu sendiri. Sebab hamba tu milik dia, bukan hamba milik tuang dia. Nampak? Habis. Walau talabat al-amatu tazwijaha lam yalzam as-sayyidu lam yalzam as-sayyida lam yalzam as-sayyida ay lam yalzam at-tazwiju sayyida. Lam yalzam as-sayyidu lam yalzam as-sayyida ay lam yalzam at-tazwija at-tazwiju as-sayyida li'annahu yanqusu qimataha.
Okay, li'annahu yanqusu qimataha. Apabila seseorang amat meminta, bila seseorang amat minta untuk dikahwinkan, hamba perempuan ni minta untuk dia nak nikah, maka tuang pemiliknya tidak wajib menurutinya, kerana pengahwinan itu bisa mengurangi nilai harga amat tersebut. Gitu. Okay. Jadi sekarang ni kalau hamba perempuan tu kabur ke tuang dia, nak nikah, rasa nak menikah ni, wajib ke tuang ikut apa ni, bukan perintah lah, ikut kehendak, turut kehendak hamba perempuan. Hamba perempuan kata saya nak nikah ni, tuang wajib tak? Katanya walau talabatil amatu, kalau meminta oleh hamba perempuan tazwijaha, akan menikahkannya, dia minta dengan tuang dia kata nak menikah ni, lam yalzam as-sayyida, maka tidak lazim akan sayyid, tidak lazim at-tazwiju sayyida, tidak melazim oleh nikah itu akan tuang. Tuang tu tak wajib menikahkannya. Kenapa? Li'annahu yanqusu qimataha, kerana dia akan mengurangkan harganya. Dia akan kurangkan harganya. Sebab bila menikah ni, harga perempuan akan jatuh lah. Nampak tak? Harga perempuan akan jadi jatuh. Maka tuang dia berhak untuk berhak untuk tidak menyebabkan kurang harga, sebab dia milik hamba tu kan. Dia boleh nak jual satu masa, dia boleh jual. Bila dia menikahkan hamba perempuan dia, hamba perempuan hak nikah dah, mungkin orang tak ramai nak. Kalau ada pun nak pun bukan dengan harga yang hak dak nikah lagi. Nampak tak? Okey. Jadi itu satu dia kata. Kenapa? Li'annahu yanqusu qimataha, kerana dia akan mengurangkan nikah itu, tazwij itu akan mengurangkan harganya, harga perempuan tadi. Maka tuang dia berhak untuk larang dan halang pernikahan tersebut. Okey. Kemudian katanya qala syaikhuna yuzawwijul hakimu amata kafirin aslamat biiznihi walil mauqufata, wal mauqufata bukan wali, wal mauqufata biiznil mauqufi alaihim ay in hasaru wa illa lam tuzawwaj fi ma yadhhar. Guru kita berkata, sang hakim berhak mengahwinkan amat beragama Islam yang menjadi milik kafir atas seizin kafir itu, dan berhak mengahwinkan amah yang diwakafkan atas seizin para mauquf alaihi, orang pihak yang diwakafkan ke atasnya, jika jumlah mereka masyhur. Masyhur ditulis yakni bisa dibatasi dan ditentukan bilangan jumlahnya. Hak dalam kurungan tu betul dah. Ikutnya mahsur tu. Mahsur. Ditulis masyhur. Kalau ikut bahasa Arabnya, jika jumlah mereka itu mahsur, inin hasaru, hak dalam kurungan tu betul dah tu, bisa dibatasi dan ditentukan bilangan jumlahnya. Itu ta'rif bagi mahsur. Mahsur bukan ta'rif bagi masyhur. Ni baca kan? Mahsur ke? Mahsur. Betul apa? Saya salah baca tu. Jika jumlah mereka mahsur. S-H-U-R. Betul dah tu. Jika jumlah mereka mahsur. Ya sok tak? Sok dia tulis dengan S-H. Mahsur. Jika jumlah mereka tu terhad. Kalau tidak mahsur, maka menurut yang zahir adalah tidak bisa dikahwinkan. Mula dah habis lagi masalah hamba ni. Qala syaikhuna, berkata guru kami, yuzawwijul hakimu amata kafirin aslamat, hendaklah menikahkan, orang yang berhak menikahkan siapa? Hakim. Menikah oleh hakim
amata kafirin, hamba perempuan bagi orang kafir. Hakim tu siapa? Ketua negara lah. Orang yang ada kuasa untuk dalam suatu negara Islam tu, hakim. Kalau sini kuasa itu sultan diagih kepada jabat agama. Dah apa tak? Diagihlah kepada orang hak itulah wali hakim ni. Jadi wali hakim ni lah yang berhak menikahkan perempuan hamba bagi orang kafir. Dia hamba puang milik orang kafir, tapi hamba perempuan tu aslamat Islam. Tuan ni kafir. Tuan ni kafir. Dia nak nikah. Jadi siapa wali dia? Tuan tak boleh jadi wali sebab tuan kafir. Hakim tu, wali hakim yang jadi wali kepada hamba perempuan tadi. Tetapi biiznihi, kena minta izin tuan hak kafir tadi kau. Sebab tu hamba dia. Lagi siapa lagi? Wal mauqufata, hamba yang diwakafkan. Hamba yang diwakafkan. Hamba yang diwakaf, pewakaf tak ada dah. Nampak tak? Pewakaf hilang dah hak dia. Siapa yang tanggung menguruskan dalam masalah nak menikah ni? Wali hakim. Tapi biiznil mauqifi alaihim, tapi dengan izin pihak yang diwakafkan ke atas mereka. Inin hasaru, jika mereka itu terhad. Benda orang hak terhad, kita boleh tanya-tanya seorang-seorang. Bilangannya terhad. Maka boleh. Contoh-contoh. Kita ada hamba puang seorang, kita wakaf ke kita wakaf hamba perempuan itu kepada anak beranak belah pok. Anak beranak belah pok kita 2-3 orang ni. Nampak tak? 2-3 orang ni. Terhad lah. Ataupun belah pok saja kita tahu. Adanya hak ramai ni. Terhad. Kita tahu bilangan. Tiba-tiba hamba puang tu nak nikah. Siapa jadi wali? Orang yang diwakafkan ke atas mereka tak jadi wali. Sebab hamba tu bukan milik dia. Wali hakim jadi wali, tapi kena minta izin pihak yang dia diwakafkan hamba ke atasnya. Yang diwakafkan hamba ke atasnya minta izin, kata ni hamba ni nak nikah ni. Nampak gelenyar sangat ni. Kena win nikah ni, kena win nikah ni. Nak tanya, nak minta izin ni. Minta izin. Jadi minta izin selesai. Wali hakim akan menikahnya. Itu inin hasaru kalau terhad. Wa illa, jika tidak, kalau tidak terhad, ramai sangat pihak yang diwakafkan, lam yuzawwaj fi ma yadhhar, maka tak boleh dinikahkan hamba ini pada pandangan yang paling zahir. Contoh, hamba perempuan ni diwakafkan kepada sejik. Sejik ni, pihak yang sejik ni kita nak kata ke mana? Sejik ni pihak mauquf alaih tu boleh kata terhad lagi sebab AJK masjid atau wali dia. Kita ambil gini, diwakafkan untuk fakir miskin. Ada satu rumah dibuat, ada satu bangunan, kita wakaf hamba perempuan kita kepada fakir miskin kampung ni. Fakir miskin kampung ni. Dan fakir miskin kampung ni apa orang? Bilangan boleh bertambah, boleh kurang, tidak terhad. Jadi nak tanya seorang-seorang tak boleh. Jadi atas pandangan yang paling zahir, perempuan hamba ni tak boleh nikah. Perempuan hamba ni tak boleh nikah. Nampak tak? Sebab dia diwakafkan kepada golongan yang tidak terhad. Nak tanya izin seorang-seorang tidak boleh. Pada pandangan yang zahir, fima yadhhar. Jadi bila ada fima yadhhar tu makna pandangan ini bukan maknanya bukan sepakat lah, bukan sepakat. Ada pandangan yang membenarkan tu ada kerana maslahah. Tapi pandangan paling kuatnya tak boleh. Sebab untuk menikah kena minta izin. Dah minta izin kan orang tak terhad, tak boleh nak tentu ramai mana. Habis. Kemudian katanya wala yankihu 'abdun walau mukataban illa bi idzni sayyidihi walau kana as-sayyidu untha sawa'un atlaqa al-idhna am qayyada bi imra'atin muayyanatin aw qabilatin. Budak lelaki, yakni hamba lelaki, sekalipun mukatab tidak boleh menikah kecuali seizin tuan pemiliknya, sekalipun wanita walaupun tuan tu orang puang. Baik izin itu diberikan dengan mutlak secara umum atau dengan dibatasi pada seorang wanita tertentu atau kabilah tertentu. Okey, ni pula kalau hamba lelaki nak nikah pula. Hamba lelaki nak nikah. Dia katanya wala yang kihu abdun, tidak boleh menikah oleh seorang hamba. Ghayahnya hamba itu walau mukataban, walaupun hamba mukatab. Mukatab ni lah hamba yang paling dekat dengan nak dekat nak mereka. Sekalipun hamba mukatab tak boleh nak menikah sebab dia itu masih hamba orang.
Boleh sahaja kalau tak mampu langsaikan hutang, dia batalkan perjanjian, jadi balik hamba penuh. Kalau ikutnya hamba berkata dah, dia tak boleh nak cari duit nak bayar tebus diri, maka dia jadi balik hamba penuh. Jadi selagi dia hamba, al-abdu ab walau yabqa tirsh, walau yabqa dirham. Hamba itu tetap hamba walaupun tinggal 1 dirham, walaupun tinggal 1%. 1% tuang dia tak, harga hamba tu 1% tuang dia tak merdeka. Hamba kok. Hamba tu tak hamba walaupun tinggal sikit. Nampak tak? Jadi wala yankihu 'abdun wala mukataban illa bi idzni sayyidihi, kecuali dengan izin tuangnya. Kena minta izin lah. Saya jumpa dengan Tok Mulu dia, kata saya nak menikah dah ni, nampak orang lain menikah, saya pun nak menikah jugalah. Jadi tuan dia bagi izin boleh. Walau kana sayyidu untha, walaupun tuan dia orang puang, tanya kalau orang puang, tanya orang puang tuan dia. Ni tuan dia orang puang boleh tak? Bukan makna izin tu lelaki saja, tuang dia kalau orang puang pun minta izin dengan tuang hak puang pun. Sebab tuang hak puang pun dia tu milik tuang. Sawaun atlaqal idna, sama ada tuang tadi mengitlakkan izin. Dia kata mu menikahlah, aku izin kepada mu menikah dengan mana-mana perempuan hak kamu nak. Am qayyada, ataupun tuang dia tadi qaidkan, qayyadan bimra'atin muayyanah, dengan perempuan tertentu. Boleh mu nak nikah, tapi mu kena nikah dengan hamba hak kawan aku tu. Gitu. Au qabilatin, ataupun satu kabilah tertentu. Boleh mu nak menikah dengan kabilah tu saja, tak boleh kabilah lain. Bila begitu, fayankihu bihasabi idnihi wala ya'dilu amma adhina lahu fihi mura'atan lihaqqihi fa in 'adala anhu lam yasihhan nikahu. Maka budak tersebut bisa kahwin sesuai dengan izin tuannya dan tidak boleh menyimpang daripada izin pernikahan tersebut sebagai menjaga hak tuan pemiliknya. Apabila menyimpang daripadanya, maka nikah tidak sah. Jadi bila tuan dia tetap dah nak nikah dengan minah tu nama, dah nak nikah dengan hamba tu je atau kabilah tu saja, maka fayankihu bihasabi idnihi, kena dia menikah mengikut izin dia. Wala ya'dilu amma adhina lahu, jangan dia berpaling daripada apa yang diizinkan baginya fihi pada nikah itu, mura'atan lihaqqihi, kerana nak meraihkan kepada hak tuangnya. Nak meraihkan padanya, kena ikut pada apa yang dia suruh pada suruhan itu, kerana nak menjaga hak tuang. Dia masih hamba orang kan. Fa in adala anhu, jika dia dia berpaling, dia tak ikut hak tuang dia khabar, lam yasihhan nikah. Tuang tu kata mau menikah dengan orang puang ni, tiba-tiba nikah puang lain, tak sah nikah itu. Tidak sah nikah. Walau nakahal abdu bila idzni sayyidihi batalan nikahu wa yufarraqu bainahuma khilafan limalikin. Apabila seorang budak lelaki menikah tanpa seizin tuan pemiliknya, maka nikahnya batal dan diceraikan dari isterinya. Lain halnya menurut pendapat Imam Malik. Kalau menikah juga, walau nakahal abdu bila idzni sayyidihi, kalau budak hamba tadi menikah tanpa izin tuannya, batalan nikah, batal nikah. Tuang dia izin, dah izin lepas tu batal dulu dah di sisi mazhab kita. Wa yufarraqu bainahuma, dan kena cerah, kena pisah lah kalau dah sekali dah. Khilafan li Malikin, menyalahi bagi Imam Malik. Imam Malik kata dak, kena tengok dulu. Tak? Itu apa nama ni? Atas tawakuf, berhenti di atas izin tuang dia. Nampak tak? Jadi tengok, kalau tuan dia kata okey, jalan lulus je. Kalau tuan kata tak lulus, fasah. Nampak tak? Hak ni mazhab kita dak izin nikah batal tu. Imam Malik dia kata tengok, kalau tuan kata boleh. Fa in wati'a, kalau dia wati, fala syai'a alaihi li rasyidatin mukhtarah. Kalau hamba lelaki dia dah wati dah, setubuh dah, maka tidak ada bayar, tak perlu bayar sesuatu pun bagi perempuan yang rasyidah, perempuan yang telah
warasyidah ni kata-kata dah boleh mengurus harta. Perempuan yang dah balik, rasyid ni baligh, al-balighah, aqilah, lepas tu hasunat tasarruf. Dia balik, berakal dan boleh dia urus harta. Orang panggil rasyidah tu. Dia boleh urus harta dia dah. Yang mukhtarah, yang dikahwin dengan pilihan dia. Hak ni tak perlu bayar mahar. Sebab apa? Siapa suruh mu nikah dengan hamba? Gini, hamba lelaki tadi nikah tanpa izin tuan dia. Nikah dengan seorang puan. Orang puan ni siapa? Hak rasyidah dah, mukhtarah. Perempuan ni, bukan hamba lah ni. Perempuan yang boleh dia urus harta. Dia balik, berakal dan dia kahwin dengan kerelaan dia. Tiba-tiba lepas wati dah, Tok Mulu, Tok laki dia mari kata, buat apa menikah dengan hamba aku ni? Aku dah benar pun menikah. Habis. Cerah. Cerah. Dah tu wati dah tu. Wati antara asbab kena bayar mahar. Tengok orang puan hak jenis boleh urus harta, pandai tak? Jenis reti tak? Reti tak bayar apa? Siapa suruh menikah dengan hamba? Salah orang puan tu lah. Apa dia tak pergi cek dulu? Tak? Kenapa? Siapa yang suruh nikah dengan hamba ni? Tak cek dulu ni. Jadi kalau rasyidah mukhtarah, dia kahwin dengan kerelaan dia pula rela. Maka tak ada kena bayar la syai'a, tidak perlu bayar apa-apa. Amma safihatu was-saghiratu, adapun perempuan yang safihah. Safihah ni makna kalau bahasa terjemahnya, mana sini kata dia terjemah benda sini. Fa in wati'a fala syai'a alaihi lirasyidatin. Tak, apabila dalam nikah batal ini sang budak melakukan persetubuhan, maka tidak terkena kewajipan apa pun jika isterinya itu wanita rasyidah serta tidak dalam keadaan paksa. Adapun jika sang isteri, amma safihatu was-saghiratu fayalzamu fihima mahrul mithli. Adapun jika sang isteri itu wanita bodoh atau belum balik, maka untuk keduanya ini sang budak tersebut terkena kewajipan membayar mahar misir. Gini. Tadi kalau puang tu yang berakal, yang maknanya pandai, boleh urus harta, dan dia nikah dengan kehendak dia. Berlaku wati, tiba-tiba nyata suami dia tu hamba orang, tak minta izin, kena cerai. Dan dia dapat mas kahwin tak? Tak dapat. Siapa suruh dok cek? Mu menikah dengan kerelaanmu. Okey, hak tu satu. Amma safihatu, ada pun perempuan yang safihah, hak dok reti benda ni. Di sini terjemah bodoh lah. Bodoh ni orang dok tahu kala. Ada juga jenis orang puang ni. Bahasa single. Mana? Sindereng. Boleh macam-macam. Dia nak mesti sindereng. Betul pun juga. Orang puang ni betul. Betul. Panggil betul betul bendo. Betul bendo. Jadi tak tahu benda ni safihah ni. Tak boleh nak uruh betul. Tak boleh. Safihah was-saghiratu, dan budak kecil perempuan, maka fayalzamu fihima mahrul mithli, wajib pada mereka berdua kena bayar mahar misir. Siapa pergi bayar? Hamba tak ada milik. Tuan dia tak benar pun. Apa tuan yang nak kena tanggung kesalahan hamba dia? Nampak tak? Bukan kesalahan tuan dia. Hutang tu lekat atas raqabah, atas zimmah hamba selama hidup. Dia berhutang, bayar mahar misir tu, berhutang tu lekat atas zimmah hamba selama hidup. Sebab tu ulama letak gitu, andai kata satu hari nanti hamba tu merdeka, bila merdeka dia boleh ada duit dah, dia boleh milik, dia kena bayar balik mahar tu. Tuang dia tak kena tanggung. Sebab apa? Sebab bukan salah tuang dia. Dia pergi diri nikah. Dia pergi nikah diri. Nampak tak? Dia pergi menikah. Dah tuang dia tanggung, tak kena tanggung. Dia masa dia jadi hamba, dia tak boleh bayar sebab tak ada duit dia. Maka bayaran mahar misir itu ditanggung atas raqabah zimmah dia selama hidup. Okey. Wala yajuzu lil 'abdi walau ma'dhunan fi tijarati aw mukataban an yatasarra wa in ajaza lahu nikahu bil idzni li anna al ma'dhuna lahu la yamliku wa li dha'fi milki fil mukatabi. Bagi untuk itu tidak bererti dimiliki
dan kerana lemahnya status kemilikan sang mukatab. Ini masalah lain pula. Dia kait dengan masalah lain ni. Masalah tasarri. Tasarri ni ialah membeli hamba tujuan untuk berseronok, istimta', bersetubuh. Istilah dia gitulah, ataupun bahasa yang mungkin kita biasa tempat kita, jadi gundik. Gundik tahulah tak? Jadi gundik. Beli hamba tujuan jadi gundik. Jadi gundik tu apa? Tujuannya untuk seronok dengan lelaki dan dia tak boleh keluar lah. Tu. Bukan awak kerja, gundik tu awak kerja. Okay, jadi tasarri ni hukumnya masuk dalam hukum hamba lah. Sekarang ni isu boleh tak hamba tadi tasarri. Jadi katanya wala yajuzu lil abdi, kepada hamba, walau ma'zunan, walaupun dia hamba yang diberi izin, fit tijarah, untuk berniaga. Beri izin untuk berniaga. Kita ada hamba kata, mu tolong ni urus perniagaan aku dekat pasar ni. Ambil ni barang-barang ni pergi jual pasar. Dia urus perniagaan kita. Dia hamba kita. Au mukatabah, ataupun hamba mukatab. Hak milik kita lah, dia buat perjanjian kita untuk bebas diri. Tak boleh ayatasarra, tak boleh tasari. Tak boleh dia cari hamba, lepas tu dia berseronok dengan hamba tu, tak boleh. Wa in jazalahul an-nikah, walaupun boleh nikah. Dia nikah boleh. Hamba boleh menikah. Minta izin tuan dia nikah. Nampak? Tapi nak cari hamba untuk berseronok, untuk bersetubuh tak boleh, untuk tasari tak boleh. Wa in jazalahun nikahu bil idzni. Kenapa illah tidak boleh? Li'annal ma'zuna lahu la yamliku. Kerana orang yang diberi izin dia tidak milik. Hamba tadi kita beri izin untuk dia urus perniagaan kita pasar. Dia hanya dapat izin, bukan harta tu milik dia. Dia tu sendiri milik kita. Apa tak? Dia tidak memiliki, la yamliku. Wali dha'fil milki fil mukatab. Adapun pada mukatab, li dha'fil milki, hamba mukatab pula milik dia lemah. Hamba mukatab pemilikan dia tu lemah. Dia boleh milik, tapi milik dia tu tak sempurna. Sebab apa? Sebab duit yang dimilik tu kena bayar ke tuang lagi sebagai tebusan diri dia. Habis. Ni semua masalah fiqh ni. Gundik lebih tinggi. Gundik tu hamba dah. Tak, dia bukan pakat lebih tinggi, sama hamba belaka. Cuma dari segi tasari ni, tujuan tuang yang beli hamba puang ni tujuan untuk jadi gundik. Tak buat kerja lain kan, tak buat kerja bersih lokal, nyapu sapoh, tak buat. Jadi beli hamba tujuan untuk tasari. Apa tak? Tasari ni tujuan untuk jadi untuk tu lah. Untuk layang, pelayang, mulai sikit kena. Jadi pelayang. Orang kena pelayang juga tak? Okey, faham lah tu? Ini cerita sajalah, cerita apa yang hukum yang berlaku. Okey. Walau talaba al-'abdu an-nikaha la yajibu 'ala sayyidi ijabatuhu walau mukataban. Apabila budak lelaki minta kahwin, maka bagi tuan pemiliknya tidak wajib menurutinya sekalipun itu budak mukatab. Tadi hamba puang minta. Tuan wajib turut tak? Tak wajib turut. Okey, kalau hamba lelaki minta, walau talabal abdu an-nikaha, jika meminta oleh hamba lelaki akan menikah, la yajibu 'ala sayyidi ijabatuhu, tidak wajib ke atas tuan untuk menyahut permintaannya walaupun hamba itu mukatab. Walaupun hamba itu mukatab. Sebab apa? Sebab bila menikah ni boleh menyebabkan tujuan sebenar kita dapat hamba tu untuk tolong kita, untuk urus, untuk tolong kita dalam kerja-kerja. Bila menikah ni dia banyak tanggungan pula. Jadi tuan ada hak. Wala yusaddaqu mudda'i itqin min 'abdin aw amatin illa bil bayyinah al mu'tabarati al-ati bayanuha fi babi syahadati. Adalah tidak bisa dibenarkan budak lelaki atau wanita yang mendakwa kemerdekaan dirinya kecuali dengan adanya bayinah. Bayinah ni bukti. Bukti dalam bentuk saksi dua orang
yang dianggap sah sebagaimana yang akan diterangkan dalam bab syahadah. Okey. Sekarang ni hamba, dia mengaku bahawa dia dah dimerdekakan. Boleh terima tak cakap dia? Itu isu dia. Kalau tengok ini bab nikah ni, dia masuk juga. Sebut juga secara istitra. Kalau ikutnya bab hamba belakang tu lah. Wala yusaddaqu mudda'i itqin, dan tidak dibenarkan orang yang mendakwa merdeka, pendakwaan merdeka, min abdin, daripada hamba lelaki, au amatin, ataupun perempuan, illa bil bayyinatil mu'tabarati, kecuali dengan bayyinah, bukti yang dikira pada syarak. Tak boleh dakwa saja-saja, tidak akan diterima kecuali ada bukti. Mana bukti? Saksi kamu mana? Kalau surat pula, mana surat? Tak ada, tak diterima. Al-ati bayanuha, yang akan datang keterangannya fi bab syahadah, pada bab penyaksian nanti. Wasuddiqa mudda'i hurriyatin asalatan biyaminin ma lam yasbiq iqrarun. Ma lam yasbiq iqrarun birikin aw lam yasbut li'anna al-asla al-hurriyatu. Adalah bisa dibenarkan orang yang mendakwa bahawa dirinya merdeka sejak semula, selama tidak telah didahului ikrarnya tentang kebudakan dirinya atau ketetapan kebudakannya, kerana dasar asal permasalahan adalah orang itu merdeka adanya. Okey, sekarang ni kalau dakwa merdeka, siapa dakwa merdeka ni? Orang yang memang asal bukan hamba. Wasuddiqa mudda'i hurriyatin asalatan, dibenarkan, diterima, makna dibenarkan dan diterima dakwaan merdeka asalatan, secara asal. Makna saya asal merdeka, saya orang merdeka, saya bukan hamba orang. Dia dakwa gitu. Tok Qadi kena terima tak? Kena benarkan. Dia terima, tapi dengan biyaminin, dengan sumpah. Tak perlu bukti apa, sumpah je. Dia kata saya tak pernah jadi hamba orang. Ni zaman ni dak berlaku lah. Zaman dulu kan ada orang bela anak orang pada kecil. Bila dah besar sikit, nampak gagah, nampak kuat, dia pun kata ni hamba saya. Jadi ke mana? Jadi adakah diterima? Tidak. Budak tadi boleh pergi jumpa Tok Qadi, kata saya ni bukan hamba orang, saya ni asal merdeka. Mana bukti? Tak ada, tapi saya nak sumpah. Boleh dah. Wasuddiqa mudda'i hurriyatin asalatan, yang mendakwa merdeka sejak asal, biyaminin, dengan dibenarkan biyaminin, dengan sumpah, malam yasbiq, selagi mana tidak mendahului iqrarun birikin, ikrar dia dengan kehambaan, selagi mana sebelum tu dia tak pernah mengaku yang hamba orang. Selagi mana sebelum itu dia tak pernah mengaku dia hamba orang, dia tidak pernah ikrar dia itu pernah jadi hamba orang. Lam yasbiq iqrarun birikin. Kalau sebelum tu dia pernah mengaku jadi hamba orang, lepas tu lama lepas tu jumpa Tok Qadi, kata saya ni asalnya merdeka. Mu buat apa mengaku dulu? Ketika itu tidak dibenarkan dengan semata-mata sumpah, tapi kena ada bukti bahawa dia telah dimerdekakan oleh tuannya. Aw lam yathbut, atau tidak sabit yathbut ar-riku, tidak sabit perhambaan, tak pernah sabit pun dia hamba orang. Kenapa? Li'annal asla al-hurriyatu, kerana asal hukum seseorang itu hukumnya merdeka. Maka tidak boleh kita nak dakwa dia hamba menyalahi kepada hukum asal, kecuali kena ada bukti yang kuat, kena ada bayinah. Habis. Sekarang masuk pada kafaah. Faslun fil kafaati. Okey. Minum air dulu. Baca. Dia mic tarik suara. Mic ni tarik suara. Faslun fil kafaati. Ini satu fasal tentang kafaah, keseimbangan. Seimbangan, kafah. Islam ni meraih kufu.
Kita sebut kufu. Ni kafaah ni kufu. Jadi benda perkara dalam nikah ini dia ambil kira. Sebab apa? Sebab bila seorang tu kahwin dengan perempuan, dia akan sebenarnya macam kahwin dua keluarga. Bukan kita seorang je. Dengan hak puang tu buat masuk dalam keluarga kita, kita pula ada kaitan dengan keluarga perempuan tu. Jadi masalah isu kufu ni masalah yang diiktibar oleh syarak untuk menjadi harmoni hubungan antara dua belah pihak lelaki perempuan dan keluarga kedua belah pihak. Sebab itu benda-benda kufu ini dibincangkan dalam masalah nikah. Wa hiya mu'tabaratun fi nikahi la li sihhatihi bal li'annaha haqqun lil mar'ati wal waliyyi falahuma isqatuha. Kafaah atau keseimbangan adalah suatu hal yang dianggap penting, mu'tabarah, esensial dalam pernikahan, bukan dalam sahnya akad nikah. Bahkan kerana hal itu menjadi hak calon isteri dan wali, maka mereka bisa menggugurkannya. Ni asal dia kata, kena ingat dia kata wahiya mu'tabaratun fin nikahi la li sihhatihi. Kafaah ini mu'tabarah, diambil kira pada nikah. La li sihhati, bukan untuk dia, bukan syarat sah nikah. Kena faham? Kafaah ni benda isu yang berkait dengan nikah, pentinglah diambil kira nak menikah dengan siapa. Tapi adakah dia itu menjadi syarat untuk sah nikah? Tidak. La li sihhatin nikah. Secara umumlah, sebab ada benda kalau syarat, kalau apa ni, contoh beberapa masalah kadang-kadang dia boleh buat batal, ada, tapi secara umumnya dia bukan syarat untuk sah nikah. Bal li'annaha haqqun lil mar'ati wal wali. Kerana kafaah ini, kufu ini hak bagi isteri dan suami dan wali. Kufu ni hak siapa ni? Hak isteri dan hak wali. Falahuma isqatuha, maka bagi mereka berdua boleh menggugurkan kafaah. Ni kena faham. Bagi isteri dan wali dia boleh nak gugurkan syarat kafaah. Dia nak nikah, hak laki, hak tak kufu. Sekarang ni kufu ni bagi hak laki. Hak puang ni tak diambil kira sangat. Sebab orang laki yang mampu nikah dengan orang puang, hak darjat lebih rendah pada dia. Orang laki, dia tak ada apa-apa masalah pun nikah dengan orang puang, hak tak ada darjat langsung boleh. Hak rendah tak ada masalah. Yang jadi masalah hak puang dengan tok laki. Sebab itu kafaah ni benda yang diambil kira bagi pihak laki. Hak laki ni kufu tak dengan hak puang. Nampak tak? Hak laki ni kufu tak dengan hak puang. Sebab tu tengok dari segi sirah nanti, tengok kalau perempuan gini hak laki selainnya tak kufu. Hak laki tak ada masalah. Dia nak kahwin dengan puan tak kufu, tak masalah. Sebab dia kuat dah tu. Pula dari segi nasab, nasab satu benda. Hak puang ni kahwin dengan tu akan jejah. Sebab bila dia ni keluarga, perempuan ni keluarga yang tinggi, kahwin dengan lelaki, tok lelaki, banyak kesan tu. Kehidupannya akan berubah. Kehidupannya akan jadi tu, akan bawa malu kepada keluarga perempuan dan seumpamanya. Tapi kena faham, kufu ni hak isteri dan juga wali dia. Kalau tok wali dia kata, aku tak kisahlah awang mu nak nikah dengan anakku pun. Mu tak kerja pun nak apa. Asal mu baik saja, dia kata. Nampak? Dia tak kisahlah mu tak ada keturunan pun, tak ada depan nama, tak ada yang mulia, tak ada ni, tak apa, dia kata. Tok wali dah hak puang menggugurkan. Sebab tu dia kata falahuma isqatuha, boleh bagi perempuan dan juga wali dia menggugurkan kafaah. Dia kata apa? Ayah dah kisah nak nikah dia, nikahlah. Dah mek mu kisah tak? Tak kisah tak? Tak apa. Hak tu dah mak. Masalah mak. Mak bunyi banyak ni, benda nikah dengan orang gini. Mak. Lepas tu keluarga lain. Mak tak ada. Nak capu-capu dah capu. Hak ni dari segi syarat hak ayah dan juga perempuan tu sendiri. Tapi bolehlah ambil pandangan. Bukan makna dah ambil pandangan puan langsung. Ambil lah pandangan. Sebab kayak gitu nak nikah balik jumpa dengan mak juga.
Nak balik rumah jumpa mak juga. Jadi masalah bila tok laki balik, dok layang. Berlaku. Jangan main. Dah tok laki balik, rumah mak tua. Ya anak tak apa anak dia. Tok laki buat dak layang gitu. Buat dak layang gitu. Nampak tak? Kadang duduk bawah, dak main dak yang tahu mah. Jadi tu benda ni kadang dalam masyarakat ada benda yang teorinya gitu, tapi dia kena halusi dan lunaki dengan budaya dan juga adat sopan kita. Tak? Hak dari segi hukum ulama tetap dah. Mak tak ada kaitan. Hak ada kaitan nak menggugurkan kafaah ini ialah isteri dan juga bapa walinya. Okey. Kemudian wala yukafi'u. Baru ustaz dia akan sebut satu ciri. Wala yukafi'u hurratan asliyatan au atiqatan wala man lam yamassaha riku au aba'aha awil aqraba ilaiha minhum ghairuha bi alla yakuna mithlaha fi dhalik. Wanita yang merdeka sejak mula atau kerana dimerdekakan, dia merdeka tapi dulu dia pernah jadi hamba. Dia atiqah. Orang wanita yang tidak pernah terkena kebudakan, tak pernah jadi hamba langsung, atau orang tua tak pernah jadi hamba orang, atau kerabat yang lebih dekat, kerabat dekat pun bukan hamba orang, kepadanya tidak pernah terkena kebudakan, adalah tidak bisa diimbangi oleh orang yang tidak seperti itu. Hak laki kodok gitu tak boleh. Dalam erti hubungannya dengan darah kebudakan tersebut. Okey, sekarang ni masuk pertama, iaitu ciri yang pertama itu al-hurriyatu wal 'itq. Dari segi merdeka ataupun hamba. Dari segi merdeka atau hamba. Jadi secara kesimpulannya, sebab Nabi masa dah, perempuan merdeka tak kufu dengan lelaki hamba. Tu maklum dah lah. Hak dia ambil kira bukan puang saja, ayah hak puang. Ayah hak puang tak pernah jadi hamba. Hak laki dia bukan hamba, ayah dia hamba tak jadi. Nampak tak? Ayah dia, keturunan dia, toki, sekeliling dia pernah jadi hamba, tak boleh. Ni kena sambung minggu depan lah, insya-Allah taala. Kita akan sambung pada minggu akan datang, pada tahun depan. Bukan pada tahun depan dah. Jadi dengan izin Allah taala sekadar itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.